Apa yang anda lihat ialah sebuah patung Dewi Buddha Canon setinggi 73 meter. Ia merupakan tumpuan utama sebuah pusat peranginan rohani yang besar yang dibina pada tahun 1988 dan ditinggalkan sepenuhnya hanya 3 dekad kemudian. Terletak tersembunyi di pergunungan Jepun, tempat ini direka sebagai satu laluan pintas untuk menunaikan ibadah ziarah. Satu lokasi yang meniru 33 kuil suci kanon dari seluruh negara. Dengan berpuluh-puluh dewan, sebuah pagoda emas, hotel untuk para pengunjung, dan sebuah patung besar yang memerhati segalanya, ia memang dimaksudkan sebagai satu perjalanan rohani. Anda boleh berjalan dalam satu petang sahaja. Tetapi visi itu tidak bertahan lama. Menjelang akhir tahun 2000, jumlah pengunjung menurun. Penyelenggaraan menjadi mustahil, dan selepas pengasasnya meninggal dunia, seluruh kompleks itu ditutup secara senyap dan dibiarkan reput. Hari ini, ia langsung tidak lagi dikenali. Tiada kawalan keselamatan, tiada pelancong. Kami datang ke sini untuk mengetahui apa yang masih ada di dalam. Daripada struktur emas yang besar, disokong oleh figura seperti syaitan kepada dewan yang dipenuhi ratusan patung yang merenung ke dalam kesunyian dan peninggalan yang terlupa dari zaman ketika tempat ini dipenuhi dengan keimanan. Apa yang dahulunya tempat berdoa dan harapan, kini berdiri sebagai monumen yang dilupakan kepada impian yang telah lenyap. Ini adalah salah satu penerokaan paling surreal yang pernah kami lakukan. Saya rasa penemuan kami di sini lebih signifikan daripada apa yang pernah kami sangkakan. Ya, kami tak pernah terbayang akan jumpa tempat seperti ini. Saya jumpa tempat ini di Google Maps. Sebenarnya, seorang kawan yang hantar kepada saya. Dia kata, cuba tengok tempat ni. Lepas tu kami datang sini dan tengok semua bangunan macam yang awak baru tengok tadi. Awak pasti tak percaya dengan mata sendiri bila tengok ni. Dibina pada tahun 1987 sebagai jalan pintas untuk ziarah Buddha, tempat ini memang sangat besar pada zamannya. Adakah awak bersedia untuk perjalanan rohani menyelami agama Buddha? Ya, Maksud saya, kami pernah melawat banyak kuil dan tokoh Buddha di Jepun sebelum ini. Tetapi yang ini saya rasa paling hebat dan ia telah ditinggalkan. Saya tak pernah nampak kuil macam ini sebelum ini. dan kami disambut oleh, saya rasa mereka adalah Sami. Saya rasa mereka adalah Sami ziarah kerana terdapat pusingan ziarah 33 kuil di Jepun. 33 kanon ziarah. Ia sebenarnya salah satu yang tertua di Jepun. Jaraknya kira-kira 1,000 hingga 1,200 kilometer. Itu memang gila dan ia mengambil masa sekurang-kurangnya 60 hari. Ya, lebih kurang begitu. Kami baru saja nampak seorang lelaki Jepun berjalan ke sini dan dia memberi salam kepada kami dan dia macam, "Hai." Dan dia datang ke sini dari Nara yang mengambil masa kira-kira 4 atau 5 jam dengan Shinkansen, iaitu kereta api laju dari sini. Saya rasa hanya untuk melawat tempat ini. Ya. Kerana ia penting bagi dia. Dan di sini apa yang kita lihat ialah pintu masuk utama dengan 2 patung besar berdiri di hadapannya. Mereka adalah penjaga tempat ini. Dan jika anda masuk melalui pintu ini, mereka akan menyucikan anda. Ya, dan mereka di sini untuk menghalau roh-roh jahat. Yeah. Jadi, kalau kita betul, ini ialah Agyo. Kamu kenal kerana mulutnya terbuka, dan ini melambangkan permulaan hidup. Dan ini ialah Umyo. Kamu boleh kenalinya kerana mulutnya tertutup. Dan ini melambangkan penghujung hidup. Dan inilah penjaga tempat ini. Tempat ini. Ya. Facility, maksud saya tempat suci. Jadi lihat, kalau kita masuk melalui sini, melalui pintu masuk utama, kita akan disucikan sepanjang hayat. Saya merasakannya. Saya rasa sangat suci, sangat indah dan suci, ya, betul. Dan kemudian, Ini memang gila. Seperti satu faktor menarik tentang patung ini ialah sekarang ia telah ditinggalkan, kerajaan Jepun mengatakan setiap bangunan melebihi 60 meter mesti mempunyai.
Apa? Lampu amaran penerbangan sekarang. Ya, dan yang ini tidak mempunyai lampu amaran penerbangan. Jadi saya rasa ia perlu dirobohkan pada satu ketika nanti. Ya, mungkin. Atau saya tahu seperti ia memang ada lampu, tetapi ia sudah tidak berfungsi lagi. Jadi mungkin mereka boleh cari jalan penyelesaian seperti itu. Saya akan ceritakan lebih lanjut tentang patung itu sebentar lagi. Tapi di sini Anda boleh lihat ini adalah pintu masuknya. Di sini Anda perlu membayar 500 yen, yaitu lebih kurang 3 dolar, 3 euro untuk masuk ke tempat ini. Semua shilling Jepun masih terletak di sini. Nilainya tidaklah banyak, tapi semua persembahan masih ada di sini. Ya, Dan kemudian ada satu pameran kecil tentang barang-barang itu. ada beberapa spoiler. Ya. Saiz raksasa ini, saya dan Luke telah berdebat mengenainya. Raksasa. Raksasa. Itu mungkin size patung ini. Saiz patung ini ialah 73 meter tinggi. Ya, kira-kira 210 kaki. Ya, dan ia memegang seorang bayi, dan bayi itu kira-kira 8 kali ganda size saya. Jadi bayi itu sepanjang 8 luk. Dan seluruh patung itu sepanjang 40 luke. Saya tak pernah lihat sesuatu seperti ini sebelum ini. Ini mungkin salah satu patung Buddha terbesar di dunia. Ya. Saya tak pasti berapa besar yang paling besar. Mungkin jauh lebih tinggi daripada ini. Tapi memang luar biasa. Ya di atas sana, ya di atas sana. Dan kami baru saja periksa, kami boleh masuk ke dalamnya. Tapi itu anda kena tunggu sehingga penghujung video. Pertama sekali, kami akan bawa anda melawat seluruh fasiliti ini dan buat anda terpegun. Dan di penghujung nanti, kami akan tamatkannya. Anda juga mahu tunjukkan kedai pelawat itu. Ya, saya memang nak tunjukkan ini. Ia menarik sebab ada cenderamata dan sebenarnya banyak lagi yang masih ada di situ. Maksud saya, kalau tempat terbiar ini berada di mana-mana negara lain, mungkin ia sudah dirompak, diconteng grafiti, dicuri. Tapi di sini, kedai pelawat pun masih utuh sepenuhnya. Ada plak kecil yang anda boleh beli dan mereka akan peribadikan untuk anda. Ya, kami nampak itu di bilik sebelah yang tak begitu menarik, tapi nampaknya di sini nama anda akan diletakkan dan kemudian anda akan lihat untuk apa ia digunakan. Tempat ini beroperasi sehingga 2012. Tapi mereka teruskan sedikit lagi hanya untuk penganut agama Buddha datang dan melawatnya. Tetapi 3 tahun lalu, pelawat terakhir secara rasmi datang ke tempat ini. Tetapi kadang-kadang masih ada orang datang ke sini untuk berdoa. Patung kecil, miniatur. Harganya 1.000 yen. Saya rasa harganya sangat berpatutan. Ya. Beberapa paparan origami yang cantik. Ya. Dengan piri-piri itu. Itu sangat indah. Mungkin ada makna simbolik atau sesuatu. Itu mungkin ada di atas sini. Ya. Atau Malah ada beberapa rantai leher. Seekor burung merak di situ. Tidak. Mereka juga ada kedai atau restoran di sini, Luke. ya, sebuah kafe kecil. Di sini anda boleh lihat bahawa ia masih beroperasi pada tahun 2012. Jadi mungkin beberapa kemudahan di tempat ini masih beroperasi. 2019, ia tertulis di sini 2018 dan ini adalah dapur kecil tempat mereka menyediakan makanan untuk restoran di sana. Mungkin pernah menghidangkan makanan yang sedap. Jadi, mari kita pergi lebih jauh. Mari saya tunjukkan tapak-tapak ziarah yang sebenar. Kamu nak buat yang ini, Luke? Ya? Kita belum masuk lagi. Tak, kami cuma intai sedikit tapi. Nampak menarik. Biar saya tutup pintu, saya mahu sangat hormat di Jepun. Okey. Nampak seperti sesuatu yang kecil. Bilik solat. Nampaknya ada sebuah kereta di sana. Betul. Nampak mereka dulu? Pasti. Ya, mereka betul-betul tinggalkan semuanya masa tempat ini ditinggalkan. Malah kereta servis atau kereta pekerja pun ada. Mungkin ikut cara Jepun, mereka siap tinggalkan kunci sekali. Biar saya pergi periksa di sebelah sana. Elvis Presley. Dah tak ada kunci lagi. Baiklah, mari kita tengok bangunan ni. Memang terasa surreal berada di sini. Sangat berbeza daripada gereja-gereja terbiar yang kita rakam sebelum ini, kan? Bukankah ini juga macam hajat-hajat atau mungkin jangan sentuh benda ni? Maaf, Saya tak tahu. saya pun tak tahu. Kami tak tahu. Kami tak sentuh sangat benda ni di tempat ni sebab
Tapi saya percaya awak boleh baca macam. Ini memang adalah hajat, Ini adalah ramalan nasib dan awak boleh gantung di sini. Saya tak tahu dari mana awak dapat, tapi awak akan gantung nasib awak. Dan kita dah dapat ramalan nasib kita. Dan kita dapat awak tadi warna emas. Kan? Saya dapat yang tertinggi, awak dapat yang kedua tertinggi. Betul. Maksud saya, tempat ini membawa tuah untuk kita. Semua minuman, kopi, sake, semuanya untuk menggembirakan dewa-dewa. Antara tahun 1986 dan 1999, Jepun mengalami salah satu gelembung aset paling ekstrim dalam sejarah. Hartanah berganda, harga saham melonjak, dan wang mengalir seperti tidak pernah berlaku sebelum ini. Kereta api, padang golf, hotel, tiada yang terkecuali. Limits. Kuil ini adalah hasil langsung daripada zaman keemasan itu. Dibina pada tahun 1988 ketika kemuncak spekulasi, kompleks ini dengan dewan-dewan yang banyak, pagoda emas, patung kanon gergasi, malah sebuah hotel merupakan pelaburan besar dalam bidang kerohanian. Pada mulanya, pelancong datang, para jemaah tiba dengan bas yang penuh. Gelembung itu masih berkembang dan tiada siapa yang mempersoalkan kosnya. Tetapi apabila gelembung itu pecah pada awal tahun 1990-an, Jepun memasuki dekad yang hilang. Harga hartanah merudum, saham jatuh, bank enggan memberi pinjaman baharu. Projek-projek rekreasi seperti kuil ini kehilangan dana dan kredibiliti dalam sekelip mata. Apabila kemelesetan berlarutan menjadi kemerosotan selama sedekad, bilangan pelawat semakin berkurangan, penyelenggaraan terhenti, dan pengasasnya telah meninggal dunia. Tanpa wang atau kepercayaan yang tinggal untuk mengekalkannya, kompleks ini menutup pintunya dan tenggelam dalam kesunyian. Wah. Bilik sembahyang kecil. Saya akan tanggalkan kasut saya sebelum kita melangkah ke atas tikar tatami. Okey, Lantai tatami masih dalam keadaan yang sangat baik. seluruh bangunan ini masih dalam keadaan yang sangat baik, saya boleh katakan. Dibina dengan sangat kukuh. Lihat semua patung kanon di sini. Kita ada kuil itu sendiri. Pada dasarnya, semua yang mereka gunakan masih ada di sini. Rasa macam tempat yang sangat tenang. Ya. Jadi, kemudahan ini memang bertujuan. Untuk orang ramai mencari kedamaian, pencerahan dan kesihatan. Dan dalam masa yang sangat singkat, kerana mereka tidak perlu menjalani ziarah sepenuhnya. Ada juga surat di sini, lihat. Apa? Tidak. Ini adalah surat tulisan tangan daripada seseorang. Mungkin satu pengakuan atau satu hajat atau sesuatu. Okey, biar saya letakkan semula dengan betul sebab mungkin seseorang yang meletakkannya di sini. Kerja kayu di tempat ini memang luar biasa. Ya. Mereka menggunakan ruang dengan cara yang sangat baik. Ya. Selalu ada ruang untuk cahaya semula jadi masuk. Bahasa Inggris tunggang langgang. Ya. Mereka rasa semuanya dari logam. Ini bukan yang plastik. Dan ada yang seperti Seperti ini di sekeliling mereka. ya. Ini pun ada selimut di sekelilingnya. Dan ini diperbuat daripada tanah liat kan? Ya, memang terasa macam itu. Ini cuma yang kecil saja. Mari kita pergi ke yang besar. Masih meluncur dengan begitu lancar. Ya. Okey. Terdapat banyak lagi bangunan di sebelah sini juga. Kami akan tunjukkan semua ini sebentar lagi. Tempat ini sangat padat dengan maklumat. Kami sukar untuk mengikuti semuanya. Rasa macam otak saya berpinar.
Ada maklumat di mana-mana tentang segala-galanya, tentang amalan. Tapi inilah bangunan di mana semua upacara utama diadakan dan ruang sembahyang utama boleh dikatakan. Ya, beribadat. Ya, Ya, bilik ibadat. Saya tak pasti sama ada itu sama dengan sembahyang. ya, bilik sembahyang. Tapi, Di sini orang akan duduk di bangku, saya rasa, di mana upacara berlangsung. Ya, itu seperti tribun. oke. Tapi ini juga kelihatan seperti bangunan yang paling baik keadaannya. Ini adalah cantik dari dalam. Kemungkinan besar juga yang paling baru digunakan. Saya benar-benar terpegun apabila saya masuk ke dalam sini. Sudah tentu. Terpegun. Pintu ini terbuka kan? Ya, mari kita lihat. Itulah dia. Saya benar-benar terpegun sekali lagi. Oke, masuk ke dalam. Ya, Oh, kotak derma itu memang hebat. dulu ada lambang di tengah, tapi sekarang ia memainkan 3 tuala seperti yang Kau rasa staff yang buat begitu? aku tahu tahun itu tahu. Ya. Mungkin ia sangat berharga. Wow. Ini hebat. Iya, Sangat selesa. Sangat bagus. Oke. Mari masuk. kendang taiko yang sangat besar. Yang kedua, di Jepun. Ini yang kedua, tapi yang ini untuk upacara. Ya. Macam ini? Kami pernah jumpa satu di Pulau Hashojima dalam sebuah rumah sebelum ini. Ia sedikit lebih kecil daripada yang ini. Saya rasa ia memang agak lebih kecil, betul tak? Mungkin separuh saiznya ya. Tapi di sini juga ada kayu yang mereka gunakan untuk memukul taiko. Tapi ya, seperti yang kami sebutkan tadi, memang sangat seperti dalam budaya. Hebat. Digunakan untuk perang, amalan keagamaan, komunikasi. Ini adalah alat muzik Jepun yang sangat indah. Dan kemudian penyembahan. Penyembahan itu sendiri berlangsung di hadapan sini. Boleh kau percaya ini? Altar ini adalah benar-benar gila. Wow. Ini adalah gambaran tentang candelier Jepun, saya rasa malah. Betul. Adakah ini maskulin? Saya ragu. Tapi saya rasa kalau betul pun, inilah satu-satunya tempat di dunia di mana ia boleh wujud macam tu. Sebab semuanya dibiarkan macam ni. Dan orang Jepun secara umumnya memang jarang mencuri langsung. Yang lebih kecil di bahagian tepi, juga ada patung-patung di dalam sana. Berdoa kepada dewa-dewa. Ini shodo? Apa itu? Ia kelihatan seperti shodo. Shodo ialah tulisan tradisional Jepun menggunakan dakwat. Ya, kami juga masih banyak belajar tentang negara ini. Ya, itu bagus semasa kita menerokainya. Kita boleh menerokainya bersama-sama. Saya mahu melihat dengan lebih dekat pada chandelier ini. Ia bukan chandelier kerana ia tidak menyala atau apa-apa. Tidak. Ada loceng di dalamnya. Ya. Apa yang ada di tengah-tengahnya? Tidak apa-apa. Memang tiada apa-apa langsung. Wah. Itu macam 1,5 look. Sudah tentu. Sebenarnya itu lebih kepada 3. Saya rasa kita tak sepatutnya pergi di belakangnya. Tak, janganlah kita buat begitu. Tak, kau boleh nampak. Jika kita cari cukup jauh, Ada sebuah patung di sana. Apa yang buku ini katakan di depan sini? Kamu tahu apa ini, Lok? betul. Saya tak tahu itu bahagian dalam. Tidak. Kalau awak boleh buat dengan betul, awak boleh teruskan selama-lamanya. Saya pernah buat dengan yang lebih kecil, tapi memang susah sangat. Itu memang hebat. Anda kena dengar bunyi itu
dan kemudian rasakan bunyi itu. Dan bila anda dah dapat, ia akan berterusan selama-lamanya. Yang tengah ni memang gila. Iya, ia lebih seperti gazebo emas. Ia sangat besar. Dan kemudian dari sini hingga ke hujung, kita ada satu lagi altar dan sebuah patung yang lebih kecil di sana. Ini juga kelihatan lebih seperti penjaga. Pelindung tempat ini. Saya harap kami melakukan semuanya dengan betul. Lihat, lantai sangat melekit. Ini melekit. Lantai sangat melekit. Apa? Kenapa? Macam mana? Saya tak tahu apa yang berlaku di sini sebenarnya. Itu kerja penjaga. Keluar dari sini. Oke, mari kita tunjukkan juga ruang bawah tanah. Baiklah. Terdapat juga pelak kayu di atas sana yang tertulis sesuatu. Saya tak tahu apa yang tertulis, tapi kemungkinan besar ia ada tujuan tertentu. Mari kita pergi. Berjalan menyeluni tangga dengan slipper ni memang agak mencabar. Ya. Saya rasa macam saya akan tersadung bila-bila masa saja. Saya rasa ini lebih untuk pelawat biasa. Ya, saya rasa begitu. Malah kasut dan semuanya masih ditinggalkan di sini. Ya. Beberapa set. Pasangan ini agak cantik. Wah, ya agak bagus. Oke. Jadi tak banyak yang boleh dilihat di ruang bawah tanah, tapi ada satu benda. Yang mana kami tidak 100% pasti benda itu digunakan untuk apa, Tapi kami ada gambaran yang agak jelas. tentang apa sebenarnya bilik ini. Digunakan untuk tujuan apa sebelum ini. Kami rasa Ini adalah bilik semayang. Dan mereka semua mempunyai tempat pemujaan individu mereka di sini. Jadi, jika seseorang meninggal dunia, mereka boleh menyewa salah satu tempat sembahan ini dan kemudian menyembah mereka di sini. Dan gunakannya sebagai tempat untuk membakar kemenyan, membuat persembahan. Dan segala-galanya. Bantu mereka melalui perjalanan di alam selepas mati, saya rasa. Tepat sekali. Mereka boleh menyimpan barang-barang di sini. Di sana, sakit mereka atau Bir mereka yang mereka ingin tawarkan. Tapi ya, memang ada ratusan jenis seperti ini. tepat sekali. Jadi, saya rasa ini lebih sesuai untuk orang yang tinggal lebih dekat. Ya. Mereka boleh menyewa salah satu daripada ini. Tapi, ia memang terasa agak kitsch sikit. Memang terasa macam plastik. Ya, Sangat murahan. saya setuju. Ya. Tapi itu memang menarik. Sekurang-kurangnya. Ia terasa seperti salah satu tanah perkuburan di Eropah di mana orang yang telah dibakar, mayatnya disusun bertingkat-tingkat. Betul. Ada dinding dengan petak-petak individu tempat guci abu diletakkan. Dan ini terasa seperti versi Buddha untuk itu. Jadi ya, saya tak pasti kalau semua ini diisi, mungkin akan ada begitu banyak personality dalam bilik ini. Tapi sekarang semuanya nampak sama saja. Tapi ya, saya rasa mereka semua keluarkan ia bila tempat ini ditinggalkan. memang hebat. Okey? Biar kami tunjukkan sesuatu lagi yang sangat menarik. Pakai semula kasut. Kami akan tunjukkan sesuatu yang luar biasa sekali lagi. Seterusnya, kami akan masuk ke dalam bangunan yang paling usang di seluruh fasiliti ini. Bumbung itu memang sudah tiada. Ya. Saya tertanya-tanya, kenapa yang itu khususnya telah rosak teruk begitu? Ya. Kami akan bawa awak ke dalam bangunan itu di sana. Ia seperti 3 bangunan yang saling bersambung dengan ruang-ruang sembahan yang berbeza di dalamnya. Tunggu sekejap. Lelaki di belakang kamera. Wow. Apa yang ada di atas kepala saya sebenarnya? Wow. Kau dah nampak dia? Ya, nampaknya macam baju sejuk yang kau pakai juga. Kan? Cantik kan?
Hei kawan-kawan, kalau anda ingin menyokong kami dan membantu kami menjalankan misi-misi ini di seluruh dunia serta meneroka tempat-tempat ini, layari DK Merch. Pautan di dalam deskripsi adalah cara terbaik untuk menyokong kami dan membantu kami ke Jepun. Kerana kami memang suka semua itu. Kami suka tunjukkan kepada anda budaya dan sejarah. Dan tempat-tempat terbiar yang sangat unik dan menarik ini. Singa-singa itu menyambut kami ketika kami masuk ke dalam. Hai, disambut oleh 2 ekor singa. Itu sebenarnya adalah marmar. Tapi bukan semuanya kan? Tidak. Saya tak tahu. Tidak, saya rasa itu bukan marmar. Saya rasa mereka balut di perut atau di mulut atau sesuatu macam tu. Betul kan? Ya. Saya rasa ini adalah patung yang dibuat sepenuhnya daripada marmar. Dan 10 euro. 10 yen. Yes. 10 yen lebih kurang 6 sen euro kalau saya tak silap. Ya. Jangan terkejut. Bangunan ini memang dah nak runtuh. Dan memang agak berbau di sini. Okey, hati-hati. Tak nak duduk lama-lama dalam yang ini. Saya rasa ini dewan masuk utama. Ya. Kedua-dua tempat suci di kedua-dua belah sisi. Tapi mari kita tunjukkan bangunan ini dalam segala kemegahannya dulu. Siling berkulat, lantai basah. Hei, saya rasa ini sebenarnya adalah gambaran rantai leher yang terletak di sini. Ya, ini memang manik doa. Hati-hati, seluruh lantai dipenuhi air. Saya tak tahu, nampaknya ia dikunci. Tidak, ini bukan tempat kita masuk. Kan? Ini terbuka. Ya. Ini memang hebat. Di sinikah kita masuk? Ya, kita boleh masuk melalui sini. Tapi ia akan sukar untuk kamu dengan kamera itu. Tunggu, saya akan pegang kamera itu sekejap. Itulah yang saya minta awak lakukan. Ya, terima kasih. Tapi itu juga pintu masuk di sana. Ya, tapi itu ya satu lagi. Kamu masih ingat yang ini? Tidak. Saya tak ingat benda ini. Saya pun tak ada banyak maklumat tentang yang ini sebab kami tak buat kajian mengenainya. Lihat, ia terlalu tinggi untuk diterokai. Ya, terima kasih. Ya. Ini sebenarnya bangunan pertama yang kami masuk ketika kami meneroka tempat ini. Ini adalah kawasan dalam bangunan. Kuil, 5 tingkat saya rasa mereka panggil begitu. Saya cuma rasa ia nampak. Gila. Ya. Biar saya kira 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan kuil ini mewakili semua unsur bumi. Air, angin, api. Adakah saya tertinggal satu? Tanah. Seperti avatar. Dan kemudian satu lagi unsur. Dan jika Anda berjalan di ke-5 tingkat kuil ini, Anda akan mendapat pencerahan. Itulah yang saya ingat daripadanya. Saya percaya dulu pernah ada air di sini juga. Ya, sudah tentu. Tidak boleh pergi lebih jauh. Saya mau naik sampai ke atas dulu. Oh, wow. Ya, nampak hebat di sini. Ini pasti sangat istimewa untuk orang-orang yang datang ke sini pada masa itu untuk menyaksikan ini. Wah, itu sebenarnya agak tinggi. Ya. Saya tak sangka begitu. Kita juga akan naik tangga patung setinggi 73 meter itu. Ya, itu pasti akan jadi sesuatu yang menarik. Ya. Akhirnya, ziarah kanon masih menanti kita. Tempat ini membuat saya kelaparan, tetapi ia juga membuat saya kagum dalam pelbagai hal. Dan ada bagian luar di sana. Hei, tengok. Kami juga di sini. Orang namanya sedang berdiri di sana. Di sini. Hanya bersantai saya rasa. Dan di sini Anda boleh lihat hotel itu. Dan semuanya. Baiklah, boleh kita pergi ke bagian seterusnya? Ya, bangunan seterusnya. Jom.
Tapi itu belum semuanya untuk bangunan ini. Ada satu lagi bahagian di sebelah sini dan itulah yang bumbungnya runtuh sepenuhnya. Tapi, Wow. Ya, bahagian ini pernah berada dalam keadaan yang lebih baik. Ya. Okey, hati-hati. Setiap langkah basah, setiap langkah sedang reput dan setiap langkah boleh membawa kepada pengakhiran kamu. Maksud saya, Ya agak dramatik, tapi ya. agak dramatik. Mari kita pergi. Saya mahukan kamu untuk pejamkan mata kamu dan buka semula. Saya sebagai juru kamera, Bukan kau orang yang sedang menonton. Buka mata pada kiraan 3, 2, 1. Lihatlah. Lihatlah ini. Ini adalah kecantikan sebenar. Apa yang kami baca dalam talian ialah mungkin terdapat 1000 bentuk kanon. Senju kanon bergantung pada simbol yang dimaksudkan. Ia benar-benar menakjubkan. Dan di bahagian atas, terdapat sebuah patung emas dan ia mewakili kanon Bosatsu. Bosatsu kalau saya tak silap. Ia memang sering ditempatkan di kedudukan yang menonjol dalam seni Buddha. 2 Sami Buddha di bawah sana sedang berdoa. saya percaya semua patung kecil ini adalah makhluk yang telah tercerahkan, betul? Yaitu pendakwah agama Buddha. Tepat sekali. Dan setiap satu daripadanya juga berbeza. Ya. Itu memang menarik. Mereka semua melakukan aksi yang berbeza. Semuanya mempunyai ekspresi yang berbeza. Wow. Ini memang hebat. Ada juga panel-panel besar pada dinding ini. Mereka benar-benar berusaha keras untuk tempat ini. Ya. Dan untuk sebahagian besarnya, selama 10 hingga 20 tahun ia beroperasi, ia sebenarnya agak berjaya. Kerana pemilik yang memulakan ini ialah seorang ejen hartanah Jepun yang sangat terkenal, ya, dan beliau membayangkan tempat ini lalu membinanya. Kerana pada tahun 1980-an di Jepun, seperti yang ramai orang tahu, itu adalah zaman kegemilangan Jepun. Ekonomi mereka sedang berkembang pesat. Mereka fikir mereka akan mengambil alih Amerika Syarikat. Atau begitulah pandangan ramai ahli ekonomi. Dan mereka melakukan perkara seperti ini untuk mempamerkan kekayaan mereka. Dan lihatlah cahaya matahari yang sedang menembusi masuk. Ya, sangat magis. Ya, benar-benar magis. Mereka semua memegang sesuatu. Lihat anggur, loceng, bel, bunyi dan kemahiran. Lentra? Ekspresi mereka juga sangat mengagumkan. Setiap satu daripadanya mungkin dibuat dengan tangan. Ya. Dan ia kelihatan seperti diperbuat daripada kerja plaster. Betul. Mungkin dicetak acuan. Membingungkan. Matahari di muka saya. Dia seorang bintang rock. Oh. Ekspresi wajahnya juga hebat. Marah. Marah. Dia nampak tak begitu gembira tentang perkara itu. Tidak, itu jiran saya. Saya benci dia. Yang ini sedang memegang bunga tulip. Tengok itu. Dia orang Belanda. Itu memang kelihatan seperti bunga tulip. Saya belum pernah melihat satu yang serupa dengan yang lain. Dan memang boleh jadi ada 1000 sekarang bila saya melihatnya. Saya rasa kita tak boleh pergi lebih jauh ke bawah sini. Ya, bahagian ini kita tak akan teruskan sebab lantai terlalu basah dan lembik. Satu-satunya perkara yang perlu ditunjukkan ialah ada semacam tempat pemujaan di bawah sini juga. Betul, saya tak pasti sama ada kita boleh. Adakah ini boleh awak nampak? Taklah. Mungkin saya boleh pergi sedikit lebih jauh daripada ini.
Saya pakai kasut saya yang paling buruk untuk ini. Okey, saya dah pegang. Kau dah dapat? Okey. Sebuah gua kecil dengan tempat pemujaan di dalamnya. Dan di hujung laluan, kau akan datang ke sini untuk berdoa. Ya, Brass. Sebenarnya ini bukanlah posisi terbaik untuk merakam. Lihat, tengok muka dia. Sekali lagi, memang gila. Pelik. Di laluan ziarah. Sedih melihatnya dalam keadaan begini tapi. Ya, memang ada keindahan yang menyeramkan tersendiri. Ia juga agak cantik dengan cara begini. Tapi ia bukan untuk jadi begini. Ia sepatutnya tidak begini. Ya, kami benar-benar menikmatinya. Seperti Kami fikir kita akan perlahan-lahan teruk ke air lebih banyak tentang tradisi Jepun. Dan mungkin kita akan melihat kuil atau tempat suci. Tetapi ini melebihi jangkaan kami. Jadi sekarang kami akan ke bahagian utama, di mana terdapat patung besar setinggi 73 meter. Dan ada beberapa lagi bilik yang perlu kami tunjukkan kepada anda di sana. Cahaya matahari itu memang bagus. Ya, masa kami sampai tadi cuaca agak kelabu. Kelabu, saya sangat takut hari ini akan hujan sebab ini satu-satunya lokasi luar yang kami buat di Jepun. Mari kita pergi lebih jauh. Saya rasa ada 2 kuil yang bertentangan di sini. Ada banyak patung di dalamnya. Nak tengok salah satu? Wah, tengok masih banyak shilling terletak di sini. Ya, Ini pun shilling 100 yen, semuanya macam duit dolar dan sebagainya. ya, itu memang banyak duit. Sebenarnya Dia malah pegang shilling. ada dalam tangannya. Ya, Itu menarik. Ya, setiap satunya ada macam tu. Memang masih ada orang datang ke sini. Ya, kami nampak beberapa orang semasa kami berada di sini. Malah ketika kami sedang merakam di dalam bangunan itu, ada yang datang, letak sedikit doa dan kemudian pergi semula. Macam tu saja. Wah. Mereka nampak hebat. Kau rasa itu saduran emas sebenar? tak, aku cuma fikir mungkin ini bukan emas sebenar. Betul tak? Bukan patung emas, tapi memang berkilat macam emas. Macam ada lapisan emas. Macam lapisan nipis ya. Kau rasa macam tu? Kau ambil batu akik, kau letak macam saduran emas atasnya. Lepas tu kau ambil batu akik dan kau gosok macam tu. Dan kau akan dapat gambaran emas macam ni. Nampak macam palsu sikit, tapi sebenarnya macam itulah rupa emas yang digilap. Saya rasa dengan saiz dan kebesaran bangunan ni, mungkin ia sebenarnya tak terlalu mahal, cuma ambil masa yang lama. Dan awak juga tak akan boleh tanggalkan emas tu lagi dari situ. Yang ini sangat hitam. Saya teruskan saja. Nampak macam rupa syaitan. Ya, yang ini nampak berbeza. Ya. Wow. Setiap kali saya berada di dalam bangunan, saya cuma fikir, rakam, rakam, rakam. Kemudian saya keluar semula. Terus macam bam. Siap betul. Ini adalah yang terakhir. Jemaah kanon. Di sinilah anda memberikan doa terakhir anda. Dan dia sedang berdiri di atas sejenis daun teratai Ya, seperti sebuah alas. Memegang seorang bayi. Wah. Okey. Masih berfungsi. Ya, itu dia. terima kasih. Laluan pejalan kaki ini pun ada namanya. Tapi malangnya terlalu banyak maklumat, saya terus terlupa. Ia juga sebahagian daripada pengalaman itu. Dan ia kelihatan seperti semua pintu cerita kecil. Kau rasa begitu? Saya rasa mereka cuma dah mati. Maksud saya, dalam fikiran saya, ada sedikit gambaran tentangnya. Biar saya jelaskan itu. Tapi memang agak unik untuk berjalan di sini. Ya. Tapi mari kita masuk sini dulu. Sebab inilah cara Buddha mengajar. Itulah yang diwakili di bahagian ini. Dan saya pada mulanya fikir apabila kami masuk ke sini bahawa ini adalah sebuah loceng yang sangat besar.
Wah, Gemak di sini memang luar biasa. Gemak memang sangat menarik. Sebab kalau awak tengok di sini, di sebelahnya, ia kelihatan seperti kayu besar, ya, pemberat yang boleh awak baling ke arahnya dan kemudian menghasilkan bunyi. Tapi sebenarnya ia bukan loceng. mungkin kita silap. Tapi macam ia ditopang oleh syaitan yang garang. Naga-naga melindunginya. Ya, tengok kamu boleh nampak bunga-bunga dan semuanya. Betul, sepatutnya ada bunga teratai di atasnya juga kan? Bunga teratai, Buddha, semuanya. Ia sepatutnya dihias dengan cantik. Dan bumbung ini juga mempunyai perincian yang sangat menarik. Membingungkan. Gema itu memang luar biasa. Ya. Ya, ada naga dalam udara yang sejuk atau sesuatu yang lain juga. Tapi sama seperti bangunan lain juga, saya rasa ini pun ada air di dalamnya pada masa dahulu. Ya. Dan orang ramai telah melemparkan beribu-ribu shilling ke dalamnya. Ini adalah pemberat kayu yang saya maksudkan tadi. Saya tidak tahu apa tujuan benda ini. Tidak, jika ada sesiapa yang menonton video ini dan ingin berkongsi maklumat lanjut di ruangan komen tentang apa yang kita sedang lihat, saya amat menghargainya. Dan maaf atas sembarang kesilapan yang kami lakukan kerana kami memang tidak mahu melakukannya, tetapi kami ingin berkongsi banyak maklumat tentang tempat-tempat ini. Itulah matlamat utama kami di sini. Selain itu, ada juga tombol pintu seperti ini di sana. Kamu nampak di bahagian atas itu adalah bentuk bunga. Sekali lagi, terdapat juga mural besar di situ. Di seluruh bilik ini. Naga-naga ini sangat rapuh. Ada juga seekor yang sangat besar di bawah sana. Naga berkepala 4. Kalaulah saya boleh turun ke sini dan melihat ke dalam loceng itu memang bukan tujuannya. Ya, menarik. Saya tak pasti sama ada roh-roh yang memegang roda dharma ini bersifat jahat. Tapi nampaknya dalam ajaran Buddha, kejahatan ada peranan yang lebih besar dalam cara sesuatu itu berlaku dan sebagainya. Ya, saya tak pernah terfikir macam itu tentangnya. Tidak. Ia satu cara yang sangat menarik untuk memikirkannya. Mari kita lihat di bahagian depan sini. Lihat. 5 Buddha duduk di hadapan Anda semasa Anda berdoa. Mereka juga memberikan pai coklat ini. Itu hadiah yang bagus. Nampak agak sedap. Kami belum cuba yang itu lagi. Ia nampak sangat berkrim dan berjus. Saya tak pasti sama ada anda akan merujuk setiap satu sebagai Buddha. Saya rasa tidak. Saya pun tidak. Tapi ia memang membuat 5 isyarat yang berbeza. Ya. Pegang tangan bersama-sama. Sekali lagi, berikan tangan. Saya tidak begitu tahu tentang agama Buddha. Tidak, malangnya tidak. Tentang Kristian kami tahu banyak. Tetapi Buddha agak baru bagi kami. Ya, saya pun tak pasti sama ada ia agama monoteistik atau tidak. Baiklah, beritahu kami di ruangan komen. Baiklah, kita hanya boleh lakukan apa yang kita mampu. Itu betul. Orang biasanya agak bertolak ansur, jadi Tepat sekali. Beri kami sedikit kelonggaran. Kau tahu, mari kita pergi ke bangunan seterusnya sebelum kita masuk ke bangunan besar itu dan kita tamatkan di atas sana. Hai Rick. Hey. saya sudah pun berdiri di sini. Ya. Padanan pembuatan filem. Sekarang, mari saya tunjukkan kepada anda bangunan di sana itu. Itu akan membuat anda terpinga-pinga. Ia akan membuat anda terpinga-pinga. Saya rasa memandangkan sekarang sudah lewat April, suhu di Jepun adalah sangat menyenangkan. Orang kata Jepun adalah negara yang sangat panas. Saya rasa itu hanya pada musim panas saja. Terdapat satu tulisan besar di sini. Saya dah terjemahkan sedikit mengenainya, tapi saya tak tahu banyak tentang apa yang berlaku di dalam bangunan ini. Ini salah satu peringkat terakhir dalam ziarah ini, itu yang saya pasti. Jadi, mari kita turun ke sini. Lihat. Ini,
Ini nampak gila dalam rakaman. Wow. Bagi saya, ia terasa seperti kami telah menemui tentera terakota. Ya, Terdapat sekurang-kurangnya 1,000 patung dalam bilik ini. Sama seperti yang satu lagi, akan ada 1,000 yang kecil dan satu yang besar. Satu yang terakhir. Satu kanon terakhir. Namun, semuanya sama saja. ya. Setakat yang kami tahu. Tapi lihatlah betapa cantiknya semuanya, disusun secara simetri hingga ke milimeter. Hei, Dan ini satu yang agak besar. ya, Percaya atau tidak, ini bukan yang paling besar. tak, maksudnya ini macam dua Leslie. Hati-hati. Maaf, macam dua Leslie. Ya, lebih kurang macam tu. Mereka nampak macam pahlawan pun tengok. Adakah? Dan patutkah kita buat macam tu? Pahlawan. Mereka semacam pelindung. Dan mereka memegang pelbagai objek yang berbeza di tangan mereka. Anda boleh lihat Oh, betul. sebuah busur, seutas rantai leher, pelbagai jenis objek, malah sekuntum tulip dan juga sebilah pedang. Sangat menarik. Tetapi kemudian di sini, di tengah, kita ada sesuatu yang sangat besar. Patung. Berdiri di sini. Sungguh luar biasa. Wow, tiada kata untuk menggambarkannya sebenarnya. Ya, Nikmatilah saja. Tak tahu sejarah, tak tahu apa-apa. ya. Saya tak ada kosakata untuk gambarkan betapa cantiknya ia. Saya harap tempat ini masih beroperasi. Maaf kalau kami kadang-kadang agak senyap. Kami juga sama bingungnya seperti Anda dengan semua ini. Tak pernah terlintas dalam 1,000,000 tahun pun saya akan sangka benda ini ada di sini. Tidak. Dewi Belas kasihan 1,000 tangan. Macam mana tadi? Sekali lagi, tengok betapa cantiknya cahaya itu masuk dari belakang. Mungkin memang dibina macam tu. Ya. Dibina untuk mempamerkannya dengan cara begitu. Ya. Ini memang mesti 1,000. Ya, mari kita lihat. 2, 4, 6, 8. Dan pada mulanya, bila kami masuk, macam Maaf, saya cuma kira 25, 50. Jadi ya, kalau ada 20 baris ke atas, maka jumlahnya 1,000. Tadi awak cakap apa? Jadi pada mulanya bila kami masuk, saya ingatkan, wow, ada 2 baris benda ni tapi rupanya cermin. Saya hilang cermin mata saya di Jepun, okey? Ya. Tapi ini bukan semuanya. Tidak. Jadi bilik ini bersambung lagi ke dalam. Jadi ini adalah miniatur. Kuil miniatur, istana miniatur. Ia sangat besar, macam boleh terbangkan drone di sini. Dan di bahagian belakang Anda boleh nampak patung-patung besar ini. Dan bukan satu tapi macam 15 patung. Sedang berbaring. Mari kita lalu. Anak rusa di sini. Ya. Mereka sangat comel. Istana besar di tengah-tengah sana, tengok. Ya. Ini memang hebat. Apa yang mereka cuba lakukan di sini? Unta. Saya tahu ini bukanlah bahagian kuil yang benar-benar asli seperti laluan 33 itu. Tapi tempat ini terasa seperti surat cinta kepada agama Buddha. Ya. Adakah ini gambaran agama Buddha dalam pelbagai budaya mungkin? Dengan kuil-kuil yang berbeza. Saya rasa ini juga mesti sesuatu untuk kanak-kanak yang datang ke sini. Mereka mungkin akan rasa, wah, seronoknya. Saya juga suka bahagian ini di tempat ini. Ya. Saya tiada kata-kata untuknya. Tapi maksud saya harap anda menikmati lawatan kecil itu.
Jadi di sini kita boleh mendekati patung itu sedikit lagi. Ini adalah sejauh mana kita boleh mendekatinya. Konsepsi, itu yang tertulis di situ. Adakah konsepsi bermaksud melahirkan anak? Ya. Benar. Semua saatnya telah tiba. Detik yang dinanti-nantikan akhirnya sampai. Kita sekarang akan masuk ke dalam kepompong besar, bangunan setinggi 73 meter itu. Bangunan? Kanon? Kanon. Kanon, mari kita pergi. Sudah tiba masanya semua. Mari kita masuk ke dalam. Saya ada harapan yang tinggi untuk melihat sisi positif perkara ini. Ini akan jadi sangat hebat. Okey, saya tertanya-tanya, bila pertama kali saya nampak tempat ini di Google Maps, sama ada memang boleh masuk ke dalam sini. Ya. Tapi yang ada cuma pintu. Iya, cuma terbuka. Terus ke atas. Di dalam Canon, perhentian terakhir dalam ziarah ini. Saya rasa di sini. Mereka berakhir. Lihat. Lihat. Bukankah semua ini hanyalah orang-orang yang datang ke sini untuk mendaftarkan nama mereka di sini? Maaf? Mereka hanya lekatkan nama mereka di sini untuk tunjuk mereka pernah datang ke sini. Macam penamat. Kata macam saya dah buat ziarah ini. Mungkin ini semua nama yang berbeza. Ya, semuanya berbeza. Ya, semuanya berbeza memang. Tapi saya nampak kaitannya. Tapi saya tak tahu yang ia mungkin adalah satu ziarah. Jadi mungkin mereka beli di kedai cenderamata dan kemudian mereka lekatkan di sini bila mereka sudah selesai. Ya. Jadi ini adalah plug kecil yang awak nampak yang kami tunjukkan pada awak di awal video tadi. Dan ia memang dilekatkan di seluruh dinding di seluruh tempat ini. Jadi ini kemungkinan besar adalah semua orang yang pernah melawat tempat ini. Dan ini adalah tapak-tapak ziarah yang berbeza. Biasanya kita perlu pergi ke seluruh Jepun untuk melihat patung-patung ini. Tetapi sekarang semuanya ada di satu tempat. Semuanya ada di seluruh bilik ini. Kita berada di dalam perut raksasa ini. Ya, dan sekali lagi, seperti seluruh dinding. Hanya dipenuhi dengan cupin-cupin ini. Beribu-ribu orang telah berada di sini selama bertahun-tahun. Bahawa ia masih beroperasi. Luke berkata kepada saya, tidak, ada lebih daripada 33 di sini. Kerana dalam maklumat itu dinyatakan ada 33. Dan sekarang saya nampak ada seperti 100 patung yang berbeza. Saya macam, wow, macam mana saya boleh silap begitu sekali? Ya, kita memang tak ada nasib baik. Kita tak ada masa untuk tengok semuanya. Tak. Kami datang sini untuk mendaki. Di dalam. Kami jangka tempat ini akan ambil masa lebih kurang 1, 2, 3 jam. Saya rasa kami dah ada di sini selama 6 jam sekarang. Inilah dia. Saya rasa begitu. Adakah ke sini atau ke sana? Saya memang mau. Saya memang mau masuk ke sini sekejap. Kerana ini juga sangat menarik. Yang sangat kecil. Nah. Mungkin juga ada persembahan yang boleh anda berikan. Dan ada satu yang lebih besar di sini. Versi lebih kecil wanita itu dan lelaki kemas itu. Baiklah, mari kita pergi. Saya tak akan pergi selaju itu tapi... Lihat sini, dinding pun dilitupi dengan... Ya. Berapa ramai orang yang pernah melawat tempat ini? Saya rasa ia agak popular. Ya. Terdapat bilik di setiap tingkat. Setiap tingkat ada bilik mereka sendiri. Jadi, adakah ini sekali lagi seperti tidak? Ini berbeza. Ini adalah salah satu tanda Buddhistik. Ya. Ini adalah yang terakhir. Pengembaraan hari ini dan sesuatu yang benar-benar saya nantikan. Saya rasa kita berada di tingkat pertama. Kita mungkin berada pada paras lutut pada ketika ini. Ya, bersedia bro. Itu memang kena mendaki. Saya rasa kita belum pun sampai separuh jalan naik. Aduh. Ini nampaknya tak berkesudahan.
Ada pemandangan di sini? Ya. Itu bangunan yang kita baru saja berada di dalam tadi. Ya. Okey. Ini mesti berbaloi untuk datang ke atas sana. Pintu berkunci. Pintu berkunci. Saya hampir sampai ke atas sekarang. Harapnya begitulah. Kamu boleh nampak laut dari sini, tengok. Maksud saya, mungkin tak nampak melalui kamera. Sedikit. Sedikit saja. Okey. Berapa jauh lagi? Saya rasa kita hampir sampai. Kita sepatutnya hampir sampai. Ini nampak seperti bahagian atas bangunan. Ya. Kita sudah berada dalam patung itu. Susah nak nampak. Ada tangga juga kat sini. Oh. Tak mungkin. Naik atas. Ya. Ke kepala. Ke kepala. Tapi di mana kita sekarang? Saya tak tahu langsung. Saya langsung tak tahu saya di bahagian mana dalam patung tu. Tunggu, jadi saya akan tunjukkan beberapa perspektif tentang betapa tingginya kita. Saya rasa ini akan jadi pendakian yang sukar dengan kamera. Kalau saya berdiri di sini, saya rasa saya boleh ambilnya. Baik. Baik. Tangga 1. Kita, okey. Satu lagi. Okey, saya akan cuba lakukannya dengan kamera. Gemah di sini memang wow. Ya. Tak mungkin. Ia naik lebih tinggi lagi. Ada satu lagi tangga ke atas. Kau cakap ia naik lebih tinggi lagi. Ya. Ada banyak gemak, tapi aku tahu di mana kita berada. Sebab pada patung itu ada titik di atas kepala kita. Betul. Dan inilah titiknya. 2 lagi tangga. 2 lagi. 2 lagi. Kita nak buat ni dengan kamera terpasang atau macam mana? Saya boleh buat. Saya rasa awak. Akan buat kayak Rambo. Bukankah awak takut pada ketinggian, Luke? Ya, tapi sekarang saya dalam ruang sempit, jadi sekarang tak teruk sangat. Saya rasa ini memang betul-betul bahagian atas kepala. Saya pun rasa begitu. Jadi, Saya akan tunjukkan sama ada ia selamat atau tidak. tapi saya rasa tidak. Oh ya Tuhan. Saya betul-betul berada di puncak dunia sekarang. Lihat tempat ini. Bukankah itu gila? Ini memang gila. Ini memang gila. Easy. Inilah baru hidup. Living. Ya, kita berjaya. Kita berjaya sampai ke puncak patung ini. Di bawah sana anda boleh lihat hotel terbiar dan semua tempat yang telah kami lawati di taman itu. Ini memang hebat. Saya tak percaya yang kita jumpa tempat ini dan kita datang ke sini. Ini memang salah satu penerokaan terbaik dalam hidup saya. Saya tahu saya dah cakap banyak kali, tapi yang ini lain. Ia betul-betul kena pada tempatnya. Ia menyentuh hati seorang peneroka. Tiada kata untuk ini. Itu memang satu pendakian yang mencabar. Saya sangat letih. Saya perlukan air, saya perlukan sushi. Saya perlukan semuanya, tapi memang satu penerokaan yang hebat. Ya, Ialah ini. ia sangat cantik. Dan kita masih boleh ambil rakaman drone semasa matahari terbenam. Ia akan jadi sangat cantik. Kami harap anda seronok mengikuti kami dalam penggembaraan ini. Penggambaran Shinto. Tidak, ini bukan Shinto. Shinto. Kuil Shinto Buddha. Anda boleh kata, anda tak boleh panggil ia tempat suci. Kuil.
Ya, saya pun tak pasti. Ziarah. Ia tidak seautentik seperti beberapa mercu tanda ikonik Jepun dengan kuil-kuil dan sebagainya. Tapi bagi kami, ia memang menakjubkan. Ya, Dan harapnya juga kepada anda. Kanun, terima kasih banyak kerana menerima kami di sini. Kanun. Kanun, apapun cara sebutannya, kami ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana hadir. Terima kasih banyak. Sila tekan suka, langgan dan tulis komen yang baik di bawah. Jumpa anda semua minggu depan. Jumpa minggu depan. Selamat tinggal. Saya sayang anda semua. Selamat tinggal.